Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nurpadila binti Dawi. Nama saya Ernika Stefani Roslan, nomor metrik BF 241110119. Hari ini saya akan membentangkan bahagian pengenalan mengenai kelestarian bahasa etnik Kadazan Dusun. Bahasa merupakan sistem komunikasi yang teratur dan berstruktur. Ia digunakan untuk menyampaikan maklumat, mengekspresikan perasaan, serta mewariskan ilmu dan budaya. Ia bukan hanya alat pertuturan tetapi lambang identiti dan cara hidup sesuatu masyarakat. Di Sabah, bahasa Kadazan Dusun adalah bahasa ibunda bagi masyarakat Kadazan Dusun. Bahasa ini berfungsi sebagai medium komunikasi harian dan juga saluran menyampaikan adat, pantang larang, kepercayaan, serta nilai tradisi mereka. Yang seterusnya, fokus utama dalam pembentangan kumpulan kami ialah bahasa Kadazan Dusun, yaitu merupakan bahasa utama bagi masyarakat Kadazan dan Dusun di Sabah. Bahasa ini tergolong dalam keluarga bahasa Austronesia dan menjadi lambang kepada identiti serta warisan budaya etnik Kadazan Dusun. Namun begitu, seperti yang akan kami huraikan dalam bahagian yang seterusnya, bahasa ini semakin berisiko untuk terpinggir jika tiada usaha pelestarian yang bersungguh-sungguh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada dokter. Nama saya Jason Noel Kimlon. Nombor metrik saya BS 24 110070 dari kumpulan 2. Saya akan membentangkan 2.0 untuk esai kami, yaitu kepentingan melestarikan bahasa Kadazan Dusun. Bahagian ini terbagi kepada dua bahagian. Saya akan membentangkan untuk isi bahagian saya bagi esai ini. Bahasa Kadazan Dusun ialah bahasa yang sangat penting bagi masyarakat Kadazan Dusun kerana ia membawa banyak manfaat dari segi budaya, sosial dan pendidikan. Salah satu kepentingan dalam melestarikan bahasa ini adalah untuk mengukuhkan jati diri dan perpaduan dalam komuniti. Hal ini kerana apabila masyarakat menggunakan bahasa ibunda mereka dalam kehidupan seharian, mereka akan rasa lebih bangga dengan identiti sendiri. Selain itu, penggunaan bahasa ini juga boleh mengeratkan hubungan antara ahli keluarga dan masyarakat, terutama antara generasi muda dan orang tua. Selain itu, masyarakat Kadazan Dusun juga perlu mengelakkan bahasa mereka daripada pupus. Jika tidak, ada usaha untuk menjaga dan menggunakan bahasa ini, ia berkemungkinan besar akan hilang seperti banyak bahasa etnik lain di dunia. Kepupusan bahasa bukan sahaja menyebabkan kita kehilangan cara untuk berkomunikasi, tetapi juga menyebabkan kita kehilangan budaya, adat resam dan cara hidup yang diwarisi daripada nenek moyang. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga melambangkan cara kita berfikir dan memahami dunia. Bahasa Kadazan Dusun juga penting dalam bidang pendidikan. Bahasa ini boleh digunakan untuk menyampaikan cerita rakyat, lagu-lagu tradisional dan nilai-nilai murni kepada generasi muda. Dengan cara ini, pelajar akan lebih mudah memahami dan menghargai budaya sendiri. Malah, ini juga boleh diajar di sekolah atau program khas supaya lebih ramai orang dapat belajar dan memahaminya. Itu saja untuk bahagian saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan kepentingan melestarikan bahasa Kadazan Dusun. Pelestarian bahasa Kadazan Dusun membuka peluang luas dalam pelbagai bidang akademik seperti linguistik, sejarah dan antropologi. Dengan mengekalkan bahasa ini, para penyelidik dapat mengkaji struktur linguistik unik yang terdapat dalam bahasa Kadazan Dusun, seperti sistem morfologi, fonologi dan sintaksis yang mungkin berbeza daripada bahasa-bahasa lain di Malaysia. Contohnya, universiti tempatan seperti Universiti Malaysia Sabah menjalankan penyelidikan berkaitan puisi tradisional, peribahasa, cerita rakyat dan pantun dalam bahasa Kadazan Dusun.
Kajian ini bukan sahaja mendokumentasikan warisan budaya masyarakat Kadazan Dusun, tetapi juga membantu memahami bagaimana bahasa ini mencerminkan cara hidup, kepercayaan dan nilai komuniti tersebut. Dari sudut antropologi, bahasa ini dapat menggambarkan yang lebih mendalam tentang hubungan sosial, adat resam serta interaksi masyarakat Kadazan Dusun dengan alam sekitar mereka. Hal ini amat penting dalam membina naratif sejarah yang lebih inklusif dan menyeluruh di Malaysia. Seterusnya, kepentingan melestarikan bahasa Kadazan Dusun juga terletak pada peranan pentingnya dalam menghormati dan mengekalkan kepelbagaian budaya dan bahasa di Malaysia. Sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik, Malaysia perlu mengiktiraf bahawa setiap bahasa mencerminkan sesuatu komuniti. Dengan memastikan kelangsungan bahasa Kadazan Dusun, kita sebenarnya sedang memelihara warisan negara yang unik. Ia menunjukkan bahawa Malaysia bukan sahaja meraihkan kepelbagaian, tapi memberi ruang kepada semua kaum untuk meraihkan dan mengekalkan budaya masing-masing. Pengekalan bahasa ini menjadi asas kepada perpaduan nasional kerana apabila setiap kaum merasa dihormati dan diberi tempat dalam pembangunan negara, mereka akan lebih cenderung untuk menyumbang secara positif kepada masyarakat secara keseluruhan. Saya Eza Batrisya binti Jemain BB 2410664. Saya akan meneruskan pembentangan iaitu cabaran dalam melestarikan bahasa Kadazan Dusun. Cabaran pertama adalah kekurangan bahan pembelajaran dan dokumentasi. Bahasa Kadazan Dusun ini masih kekurangan bahan bacaan seperti buku teks, kamus dan sumber rujukan yang lengkap. Proses pembelajaran semakin sukar terutamanya di sekolah. Para pelajar dan tenaga pengajaran kesukaran kerana tiada sokongan bahan bertulis. Usaha mengembangkan dan mengekalkan bahasa Kadazan Dusun terbatas. Cabaran kedua adalah kurang penggunaan atau pertuturan bahasa Kadazan Dusun dalam kalangan generasi muda. Ibu bapa pada hari ini lebih cenderung menggunakan bahasa Melayu atau Inggeris di rumah untuk berkomunikasi, beranggapan bahawa penguasaan bahasa ibunda lebih penting untuk masa depan anak-anak. Kesannya, bahasa Kadazan Dusun tidak lagi dipertuturkan dan semakin dilupakan oleh generasi baharu. Apabila suatu bahasa tidak digunakan secara aktif, maka ia berisiko tinggi untuk pupus. Nama saya Husnul Khatimah binti Paimin, megang Matrix BQ 24110075. Saya akan membentangkan cabaran melestarikan bahasa Kadazan Dusun yang ketiga, iaitu stigma masyarakat terhadap kepentingan bahasa etnik seperti bahasa Kadazan Dusun. Jadi, setengah masyarakat menganggap bahasa ini tidak lagi relevan dalam dunia moden, terutama dalam sektor pekerjaan dan juga pendidikan. Tanggapan ini bahawa bahasa Kadazan Dusun ni dia tidak relevan dan tidak membawa manfaat pun dari sudut ekonomi. Jadi, dengan adanya tanggapan tu, orang ramai tidak berminat untuk mempelajari bahasa Kadazan Dusun ni. Seterusnya, bahasa Kadazan Dusun ni dianggap sesuai untuk digunakan dalam acara-acara tradisional sahaja. Tidak ditekankan pun dalam ataupun tidak diaplikasikan pun dalam acara-acara ataupun program rasmi. Lepas seterusnya, persepsi negatif ini, stigma ini menjadikan usaha untuk memeliharakan bahasa Kadazan Dusun ni lebih sukar sebab ia tidak diberikan keutamaan sewajarnya dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Untuk cabaran yang keempat, iaitu cadangan penghapusan bahasa Kadazan Dusun di sekolah. Pada tahun 2018, iaitu pada 29 Ogos, satu pertubuhan di Sabah, satu pertubuhan etnik iaitu Kadazan Society Sabah KSS telah mengemukakan satu kertas cadangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM yang mengkritik bahawa bahasa ini ataupun bahasa Kadazan Dusun ni tidak mencadangkan untuk bahasa Kadazan Dusun ni dihapuskan di sekolah. Dengan adanya cadangan daripada Kadazan Society di Sabah ni, dia boleh menimbulkan kebimbangan dalam
kalangan masyarakat daripada etnik Kadazan Dusun kerana ia boleh membawa kepada penghapusan disebabkan daripadanya adalah salah satu platform rasmi untuk mempelajari dan memperkasa bahasa tersebut dalam sistem pendidikan negara. Dengan adanya cadangan daripada Kadazan Society di Sabah ni, dia boleh menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat daripada etnik Kadazan Dusun kerana ia boleh membawa kepada penghapusan disebabkan daripadanya adalah salah satu platform rasmi untuk mempelajari dan memperkasa bahasa tersebut dalam sistem pendidikan negara. Seterusnya adalah menganjurkan program dan aktiviti budaya. Salah satu cara utama melestarikan bahasa budaya Kadazan seperti Dusun bercerita ialah rakyat, dengan memperkenalkannya nyanyian dan sebagai drama, subjek di sekolah. Bantu pelajar guna bahasa ini secara Ini penting menyeronokkan. agar generasi muda lebih fasih dan Ini kenal bukan budaya saja Kadazan memupuk Dusun. bakat, tapi juga semangat bangga Pengajaran akan secara warisan sistematik sendiri. juga bantu pelihara Dan identitas pendidikan dan pupuk aktiviti semangat berterusan. perpaduan. Bahasa Kadazan Salam Dusun sejahtera dan selamat pasti petang. dapat dikekalkan untuk Salah satu generasi cara akan utama datang. melestarikan bahasa Kadazan Itu Dusun saja dari ialah saya, dengan terima kasih. memperkenalkannya sebagai Seterusnya, menggunakan bahasa Kadazan Dusun dalam media dan teknologi moden. Media dan teknologi moden memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat, hiburan dan pendidikan kepada masyarakat dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi hari ini. Pengeluaran rancangan radio dan televisyen dalam bahasa Kadazan Dusun adalah salah satu pendekatan utama. Pelbagai genre boleh digunakan dalam rancangan ini seperti dokumentari budaya dan sejarah, drama bersiri, wacana, rancangan kanak-kanak dan berita komuniti. Apabila bahasa Kadazan Dusun digunakan secara meluas dalam saluran media arus perdana dan saluran digital seperti YouTube, penutur asli dan generasi baru mempunyai peluang untuk mempelajari dan menghayati bahasa tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Kandungan digital seperti podcast dan video dalam bahasa Kadazan Dusun juga boleh menarik minat generasi muda yang lebih kerap menggunakan internet dan media sosial. Influencer atau pembuat kandungan yang fasih dalam bahasa ini boleh menggunakan platform seperti TikTok untuk berkongsi cerita rakyat, peribahasa atau kehidupan harian mereka dalam bahasa ibunda mereka. Bahasa Kadazan Dusun mungkin menjadi lebih hidup dan relevan dengan usaha ini. Ia juga boleh menggalakkan orang ramai menggunakannya dalam perbualan seharian, terutamanya dalam kalangan remaja. Perekodan dan pendigitilan bahasa warisan seperti puisi tradisional, cerita legenda, lagu rakyat dan sejarah lisan dalam bentuk audio dan video juga amat penting. Institusi pendidikan, pusat kebudayaan dan organisasi bukan kerajaan yang memperjuangkan bahasa dan budaya etnik boleh bekerjasama untuk mencapai matlamat ini. Penyimpanan kandungan ini dalam bentuk digital dalam perpustakaan maya menjadikannya mudah diakses oleh orang dalam semua lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa Kadazan Dusun dalam media dan teknologi kontemporari membantu melestarikan bahasa itu dan menjadikannya lebih dinamik dan mudah difahami oleh generasi baru. Akhir sekali, pendekatan yang paling penting dalam usaha melestarikan bahasa ini ialah melalui dokumentasi dan penyelidikan yang menyeluruh serta berterusan. Dokumentasi ialah proses merekod dan menyimpan maklumat bahasa dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, rakaman bunyi atau video. Ini adalah penting untuk memastikan bahan rujukan bahasa Kadazan Dusun tersedia dan mudah diakses oleh generasi sekarang dan akan datang. Merakam cerita rakyat, puisi, lagu tradisional, peribahasa dan kisah lisan daripada penutur asli yang masih hidup adalah beberapa jenis dokumentasi yang boleh dilakukan. Cerita rakyat dan legenda Kadazan Dusun mengandungi nilai moral dan budaya yang penting untuk difahami oleh generasi akan datang. Mereka juga mempunyai nilai linguistik. Lagu tradisional, di samping menjadi warisan musik, juga mengandungi struktur bahasa dan kosakata yang unik yang mungkin tidak digunakan dalam pertuturan biasa. Oleh itu, usaha yang diperlukan untuk merakam dan menyimpan bahan-bahan ini dalam bentuk digital atau fizikal akan sangat berharga. Penyelidikan mendalam tentang struktur bahasa, tata bahasa dan variasi dialek Kadazan Dusun adalah penting selain daripada dokumentasi. Sistem bunyi, morfologi, sintaksis dan semantik bahasa ini boleh dipahami melalui penyelidikan linguistik. Kamus dan buku tata bahasa yang sistematik boleh dibangunkan melalui kajian ini.
Ini sangat membantu pelajar, pengajar, dan peminat bahasa dalam mempelajari bahasa Kadazan Dusun dengan cara yang lebih formal dan tepat. Kamus dua bahasa iaitu Kadazan Dusun Melayu atau Kadazan Dusun Inggris juga boleh menjadi rujukan penting dalam pendidikan dan memudahkan pembelajaran. Oleh itu, dokumentasi dan penyelidikan adalah penting untuk pelestarian bahasa Kadazan Dusun. Tanpa rekod dan kajian yang teliti, bahasa ini akan terus terpinggir dan akhirnya lenyap. Agar warisan ini dapat diwariskan dengan kebanggaan dan penghargaan kepada generasi yang akan datang, tindakan segera dan berterusan diperlukan. Hai, kopi senangan, kumata malut ngawi. Nama saya Felsia, nomor kat metrik BF24 110107. Hari ini saya akan membentangkan part terakhir, yaitu kesimpulan. Pertama sekali, bahasa Kadazan Dusun adalah tiang utama kepada identiti dan warisan budaya etnik Kadazan Dusun. Walau bagaimanapun, cabaran globalisasi dan kekangan pendidikan mengancam kelangsungan bahasa ini. Oleh itu, usaha pelestarian seperti pendidikan, aktiviti kebudayaan, dan sokongan institusi sangat penting. Selain itu, teknologi modern juga dimanfaatkan untuk menarik minat generasi muda. Akhir sekali, kerjasama untuk semua pihak penting untuk memastikan bahasa Kadazan Dusun terus hidup dan berkembang. Taviano Kotuhadan. Hai, nama saya Ezra Devsi bin Halim, nomor metrik saya BF24110079. Saya ingin membuat satu kesimpulan secara keseluruhan yang mana saya ingin menjelaskan satu kesimpulan bagi usaha yang mana berkesan untuk melestarikan bahasa etnik Kadazan Dusun ini. Oke, sudah tentu saya ingin menjelaskan tentang pendidikan subjek Kadazan Dusun. Pendidikan ini amat penting karena ia membolehkan pelajar dapat belajar menulis, membaca, dan bertutur dalam Kadazan Dusun. Subjek Kadazan Dusun ini harus dipupuk dari sekolah rendah lagi hinggalah ke sekolah menengah supaya mereka fasih bertutur kehidupan seharian mereka dalam bahasa dusun. Oke, itu saja dari saya. Ramit Samod Ponsiko Kikiawi. Terima kasih.